Yang berhormat bagi. Terima kasih Tuan Pengerusi kerana membenarkan saya, memberi peluang kepada saya untuk membahaskan di peringkat jawatankuasa Kementerian Komunikasi dan Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani kepada semua. Sebelum bermula, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam yang memulakan ibadah puasa pada hari ini. Tuan Pengerusi, gagasan Malaysia Madani yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Bun perlu difahami dan dihayati oleh semua. Kita tidak boleh biarkan gagasan ini untuk menjadi sekadar slogan sahaja. Jadi, Kementerian Komunikasi dan Digital ini memainkan satu peranan penting untuk memberi penerangan dan juga kefahaman kepada rakyat tentang makna gagasan Malaysia Madani ini. Apatah lagi dalam keadaan sekarang di mana kita dapat melihat bahawa terdapat banyak isu-isu yang ditimbulkan yang menyebabkan ketegangan kaum dan agama. Jadi konsep Madani itu begitu penting. Maka saya terus ke butiran 020300 dan 020600, iaitu komunikasi strategik dan penerangan Japan. Saya ingin bertanyakan, apakah pelan kerajaan untuk menyebarkan maklumat tentang gagasan Malaysia Madani ini kepada rakyat? Saya bertanyakan ini, Tuan Pengerusi, kerana saya melihat banyak kritikan terhadap kementerian yang kononnya lambat bertindak dalam memberi respons terhadap berita palsu, fitnah dan tomahan yang dilemparkan. Seterusnya, butiran 020700 penyiaran atau RTM. Saya menyambut baik peningkatan peruntukan untuk tahun ini kerana RTM ini, Tuan Pengerusi, memainkan peranan penting dalam penyebaran maklumat kepada rakyat. Lebih lagi apabila terdapatnya wartawan RTM yang membuat liputan di seluruh pelosok negara. Tapi kita kena akui bahawa RTM ini dilihat sebagai ketinggalan zaman atau old school. Dan saya melihat lantikan Encik Suhaimi Sulaiman sebagai Ketua Pengarah Penyiaran sebagai satu langkah yang tepat untuk memberi nafas baru kepada RTM ini. Tetapi pada masa yang sama, saya ingin mendapat tahu apakah langkah kementerian untuk memastikan RTM terus kekal relevan dalam masa ini. Adakah terdapat langkah untuk menjenamakan semula RTM ini? Seterusnya, butiran 02014, sistem penyiaran TV digital berdefinisi tinggi. Saya melihat peralihan kepada TV daripada analog kepada digital ini sebagai satu game changer. Jadi saya ingin bertanya, apakah status peralihan penyiaran TV terestrial daripada analog ke digital ini dan adakah ianya sudah pun meliputi seluruh negara? Seterusnya saya pergi kepada Bernama yang memainkan peranan penting dalam membuat liputan bagi peristiwa-peristiwa newsworthy dengan izin di seluruh negara. Saya sambut baik penambahan peruntukan mengurus bagi Bernama dalam butiran 020800. Seterusnya untuk butiran 06508, perbelanjaan pembangunan bagi membangun dan menaik taraf Wisma Bernama dan juga 06401 menaik taraf Studio 2 Bernama, saya ingin bertanyakan, untuk naik taraf Wisma Bernama ini, adakah ianya akan, kenapa hanya 125,000 diperuntukkan untuk tahun ini? Saya juga ingin bertanyakan status tentang Majlis Media Malaysia, Tuan Pengerusi. Difahamkan terdapat draft rang undang-undang Majlis Media Malaysia pada ketika ini yang sedang diteliti oleh kementerian. Seterusnya, butiran 11095, pembangunan e-Puspal. Saya setuju dengan langkah untuk menjelaskan lagi garis panduan Puspal supaya tidak timbul kekeliruan. Jika tempoh hari Tuan Pengerusi Blackpink telah datang ke Malaysia, adakah satu hari nanti akan ada berita baik untuk ARMY di Malaysia apabila BTS datang semula ke Malaysia untuk mengadakan konsert di sini? Oleh itu, kerajaan harus memudahkan cara bagi penganjur membuat permohonan kepada Puspal supaya artis-artis luar boleh datang ke Malaysia dengan mengikuti garis panduan yang disediakan. Saya berharap dengan peruntukan pembangunan e-Puspal ini, ia akan dapat membantu penganjur dalam membuat permohonan bagi penggambaran filem dan persembahan artis luar negara. Seterusnya, 4700 FINAS, satu badan penting untuk menghasilkan filem yang bersaing dengan luar negara. Tapi saya ingin tahu, Tuan Pengerusi, apakah corrective action
yang telah dibuat oleh Finas ekoran teguran Jabatan Audit Negara terhadap badan itu tentang beberapa isu berkaitan dana yang disampaikan kepada penerima terutama sekali dari tahun 2017 hingga 2021. Tuan Pengerusi, saya mohon sedikit masa saja lagi. Saya juga ingin tahu apakah langkah kerajaan untuk menarik lebih ramai sutradara dan juga penerbit filem luar negara untuk datang ke Malaysia dan membuat penggambaran di sini. Saya melihat bahawa kita ini ada satu potensi besar untuk menjadi lokasi penggambaran. Jadi bagaimanakah kerajaan mahu menarik minat mereka ini supaya datang ke Malaysia? Akhir sekali, 030400 pelindungan data pribadi. Akhir-akhir ini, Tuan Pengerusi, kita dapat melihat banyak berita tentang bagaimana data pribadi rakyat Malaysia itu telah dipamerkan, dipaparkan, dijual di dark web dengan izin. Jadi saya ingin tahu mengapakah pada tahun ini terdapat pengurangan peruntukan untuk Jabatan Perlindungan Data Pribadi dan adakah kementerian berhasrat untuk pindah Akta Pelindungan Data Pribadi supaya menambah pelindungan data pribadi kepada orang ramai, terutama sekali data yang disimpan oleh badan awam dan juga agensi awam. Itu saja Tuan Pengerusi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Bangi dipersilakan Yang Berhormat.